Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang kejadian hujan menurut Al-Quran dan juga sains. Ini merupakan antara topik-topik yang akan kami bentangkan. Yang pertama adalah proses kejadian hujan, yang kedua jenis-jenis hujan, yang ketiga kesan-kesan penurunan hujan, yang terakhir adalah kesan-kesan tidak turunnya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah binti Rahimi ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan tajuk kita pada hari ini, iaitu kejadian hujan menurut Al-Quran dan juga sains. Dalam Islam, setiap perkara yang diciptakan oleh Allah semestinya mempunyai manfaat yang tersendiri. Begitu juga dengan hujan. Hujan dapat memberi manfaat kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Menurut Islam, hujan ini ditafsirkan sebagai satu kurniaan dan hikmah yang luar biasa dari Allah yang terkandung keberkatan dan kerahmatan di dalamnya. Selain itu, saya juga ada menemui satu doa yang menjadi satu amalan kepada Rasulullah SAW, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah tatkala melihat hujan, baginda akan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Saya berharap agar doa ini dapat menjadi amalan atau habit kepada kita bila kita melihat hujan. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang proses kejadian hujan menurut sains. Okey, yang pertama, proses ini mempunyai 3 proses. Yang pertama, proses pelepasan air daripada awan. Proses ini berlaku dalam bentuk air hujan, salji dan juga hujan batu. Proses ini merupakan laluan penting bagi air di atmosfera kembali semula ke bumi dan kebanyakannya proses ini berlaku dalam bentuk air hujan. That's why hujan adalah suatu benda yang penting dalam kehidupan kita. Dalam hal ini juga titisan air hujan ini dapat terbentuk melalui awan yang terapun di atmosfera yang mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya yang kecil. Proses hujan hanya dapat berlaku sekiranya titisan air mula mengalami proses kondensasi. Justru itu, pembentukan satu titisan air hujan ini memerlukan gabungan berjuta-juta titisan awan. Proses yang kedua pula ialah proses pertukaran air daripada bentuk wap kepada cecair. Proses ini juga dikenali sebagai proses kondensasi dan proses ini memainkan peranan yang penting dalam kitaran air kerana kondensasi ini berperanan dalam proses pembentukan awan seperti yang saya terangkan tadi. Jika proses kondensasi ini tidak berlaku, maka proses pembentukan awan tu tidak akan berlaku. Kabus juga terjadi kerana proses kondensasi yang mengakibatkan berlakunya keadaan di mana cermin mata menjadi kabur atau berkabus apabila bertukar suhu dari suhu yang rendah kepada suhu yang tinggi. Saya pasti bahawa sesiapa yang memakai cermin mata pasti melalui keadaan ini. Proses yang terakhir adalah proses
pergerakan uap air dari daun tumbuhan kepada lapisan atmosfera. Atau proses ini juga dikenali sebagai proses transpirasi. Okey, proses transpirasi ni ditafsirkan sebagai proses pengangkutan kelembapan air melalui tumbuhan dari akarnya kepada liang-liang kecil pada permukaan daun. Okey, lepas tu proses pengangkutan kelembapan air ni mengalami perubahan bentuk iaitu menjadi uap air dan dibebaskan ke atmosfera bumi. Dalam hal ini sebanyak 10% daripada kelembapan bumi dijangka akan disingkirkan oleh tumbuhan melalui proses transpirasi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses kejadian hujan menurut Islam. Proses ini mempunyai 7 peringkat. Yang pertama iaitu proses mengangkat awan, menghentikannya dan menguraikannya. Kepanasan matahari dan angin telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi membentuk uap air dari laut agar naik ke udara. Seterusnya, penguapan air ini telah ditetapkan tahapnya oleh Allah di mana ia akan berhenti apabila mencapai hadnya dan memastikan agar ia tidak melebihi sehingga ke penjuru alam yang tinggi. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18 yang bermaksud dan kami turunkan dari langit itu air dengan kadar yang ditetapkan dan kami masukkannya ke dalam bumi dan kami berkuasa menghilangkannya. Selain itu juga Allah telah mengangkat uap air tanpa bercampur dengan garam dari laut agar tidak memberi kesan yang buruk kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Proses yang kedua adalah proses pengumpulan uap air. Uap air merupakan satu benda yang sangat ringan dan mudah untuk naik ke tempat yang tinggi dan tak dapat dilihat dengan mata kasar melainkan tidak dapat dilihat dengan mata kasar melainkan semasa ia terbentuk menjadi awan. Elemen-elemen kecil uap air yang diterbangkan oleh angin berkumpul dan membentuk kelompok air dan menjadi ketulan-ketulan air yang kecil yang boleh dilihat oleh manusia iaitu awan. Apabila ketulan-ketulan air ini menjadi lebih besar dan berat, ia akan menurunkan hujan. Proses yang ketiga pula iaitu proses pergerakan awan. Peralihan air dari atas permukaan laut ke tengah-tengah benua merupakan suatu proses yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini dibantu oleh angin yang menggerakkan awan tanpa memerlukan bantuan dari manusia kerana ia telah diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-57 dan ayat tersebut menyatakan bahawa angin yang menggerakkan awan melalui perintah Allah. Hal ini telah terbukti bahawa terdapat kawasan-kawasan tanah yang kering kontang lalu menjadi kawasan yang subur. Seperti juga Allah membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Proses yang keempat pula iaitu proses penurunan hujan. Pada masa yang sama, awan yang berarak di antara langit dan bumi mempunyai keseimbangan graviti. Keseimbangan antara kedua-dua proses ini semestinya tidak akan menurunkan hujan dalam bentuk setitis yang besar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan angin-angin untuk membawa awan-awan ke bahagian yang tinggi yang lebih sejuk suhunya. Seterusnya, awan menjadi bertambah besar dan bertambah saiz titisan. Dengan bertambahnya air dalam titisan itu dan kemudian
dan kemudiannya menjadi berat, graviti mula menariknya kuat sehingga mengatasi kekuatan mengangkat lalu menurunkan hujan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Proses yang kelima pula ialah proses pergerakan air hujan dan taburannya di muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sungai sebagai fungsi mengalirkan air hujan di muka bumi dan menyebarkannya ke kawasan-kawasan yang lebih jauh supaya dapat memberi manfaat kepada seluruh tempat dan dapat memberi manfaat kepada semua makhluk. Jadi air hujan tersebut ada yang mengalir menjadi sungai, mata air dan juga tali air. Proses yang keenam pula iaitu proses muka bumi meresap air. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan muka bumi ini secara khusus membolehkan air masuk ke dalamnya dan meresap air sehingga ke lapisan bawah kerak bumi. Hal ini demikian kerana jika air hujan tidak diserap ke kerak bumi, maka akan menyebabkan terbentuknya laut-laut kecil dan banjir-banjir besar yang akan memusnahkan kehidupan manusia. Contohnya, jika berlakunya banjir, manusia tidak dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Proses yang terakhir iaitu proses yang ketujuh, iaitu proses penyimpanan air dalam perut bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lapisan pada permukaan yang hampir dengan permukaan bumi kepada beberapa tempat pengumpulan air yang dilindungi oleh batu batan dan pasir yang menghalangnya dari meresap ke dalam bumi. Hal ini untuk menjadikannya lebih dekat dengan manusia supaya hal tersebut mudah dimanfaatkan dengan air yang mengalir. So, manusia dapat menggunakan air tersebut. Setakat itu sahaja penerangan saya tentang proses kejadian hujan menurut sains dan juga menurut Al-Quran. Saya harap penerangan saya dapat memberi satu ilmu yang baru kepada kita semua. Sekian, terima kasih.
Okey, nama saya Nur Iftihar binti Abdul Aziz. Saya akan memberitahu mengenai beberapa jenis hujan. Terdapat beberapa jenis hujan di negara kita, antaranya ialah hujan orografi, hujan konveksi, hujan asid dan hujan konvergen. Okey, hujan orografi adalah hujan yang terjadi kerana udara yang mengandungi wap air terhalang oleh kawasan pergunungan. Gerak yang terhalang itu membuat udara naik dan berkumpul di kawasan lereng-lereng gunung. Akibatnya suhu udara menjadi dingin. Udara akan terus naik sehingga mencapai tahap ketinggian yang tertentu. Seterusnya, proses kondensasi akan berlaku dan terbentuknya awan. Maka turunlah hujan. Yang kedua adalah hujan konveksi. Hujan konveksi adalah hujan yang berlaku kerana udara yang mengandungi wap air naik secara vertikal. Udara naik juga kerana terdapat proses pemanasan. Udara yang naik tadi itu akan mengalami penurunan suhu. Turunnya suhu itu menyebabkan udara yang mempunyai wap air akan mengalami proses kondensasi untuk membentuk awan. Awan akan menurunkan hujan ketika sudah tidak lagi mampu untuk menahan titik-titik airnya. Yang ketiga adalah hujan asid. Hujan asid adalah hujan atau sejumlah hujan yang turun sebagai kerpasan dan mengandungi tahap keasidan yang tertentu. Biasanya, tahap keasidan hujan asid adalah kurang daripada pH 5. Hujan ini juga terjadi apabila bahan pencemar seperti sulfur dioksida atau nitrogen dioksida bertindak semasa proses sejatan atau bertindak semasa turunnya hujan. Yang keempat adalah hujan konvergen. Hujan konvergen adalah hujan yang terjadi kerana adanya pertembungan antara udara dingin dan udara panas. Udara panas selalunya akan ada di bahagian atas udara yang sejuk. Pertembungan ini akan menyebabkan proses kondensasi berlaku lalu membentuk sejumlah awan dan turunlah hujan. Kebiasaan hujan konvergen ini akan berlaku di kawasan beriklim tropika. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba pula giliran saya, Nurul Hanani binti Abdul Hadi. Saya akan terangkan kesan-kesan penurunan hujan, iaitu kesan baik penurunan hujan dan kesan buruk penurunan hujan. Okey, boleh tengok slide. Berdasarkan slide, kesan baik ada dua. Saya pergi ke kesan nombor 1 dulu. Kesan baik penurunan hujan yang pertama iaitu membekalkan sumber air kepada hidupan. Membekalkan sumber air kepada hidupan ni, hidupan kat sini maksud kita manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Seperti yang kita tahu, kita manusia memerlukan air untuk meneruskan kehidupan sehari kita. Air ni merupakan keperluan asas kepada manusia. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita belajar, 70% badan manusia ni terdiri daripada air. Air ni memainkan peranan penting dalam badan manusia dalam mengangkut oksigen, memudahkan proses minyak tinja dan proses di bawah pinggang tu. Kalau badan kita kekurangan air, kita akan terhidrasi. Dengan itu akan timbullah penyakit yang kita tak ingini seperti penyakit batu karang, penyakit bawah pinggang dan sebagainya. Okey, pada tumbuhan pula, tumbuhan ni memerlukan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni akan membebaskan oksigen. Untuk kegunaan siapa? Untuk kegunaan manusia dan haiwan jugalah. Okey, selain itu, tumbuhan juga memerlukan air ni untuk kesegahan supaya dia boleh berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, kekurangan air ni akan menyebabkan tumbuhan ni mati. Seterusnya akan menyebabkan rangkaian makanan terputus sebab tumbuhan ni pengeluar primer. Dia diperlukan untuk
rantaian makan haiwan ni diteruskan. Okey, sama juga dengan haiwan perlukan air ni untuk survive. Okey, seterusnya poin yang kedua ialah menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kat sini dalam diri manusia ni sebenarnya ada satu sifat semula jadi, iaitu sifat ingin tahu. Manusia yang berfikir dan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya kita perhatikan dan memikirkan kejadian yang ada di langit dan bumi ni, seperti yang disebut dalam Al-Quran ayat surah Yunus ayat 101, yang menyuruh manusia ni memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi supaya kita boleh jadi yakin dengan kekuasaan Allah ni. Okey, macam mana hujan ni boleh buat macam ni kan? Okey, hujan ni kita tak heran ke macam mana air boleh jatuh daripada langit, dan macam mana air yang kita biar seperti air sungai yang kita tak sentuh pun tapi dia berkurang. Orang yang akan berfikir akan hairan macam mana benda ni boleh jadi. Tapi mungkinlah orang yang dulu-dulu yang dah hairan benda ni macam mana hujan ni terjadi, mungkinlah mereka tak dapat kaji. Sebab kekalahan teknologi. Okey, bila zaman dah maju ni, barulah kita boleh kaji macam mana sebenarnya hujan ni terjadi. Dan di situlah terjadinya keyakinan tu, sebab bila kita kaji, ternyata apa yang kita kaji tu sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ni ada berabad lama dah. Maksudnya zaman dulu tu tak ada pun orang boleh kaji. Jadi di situlah kita tahu kesahihan Al-Quran tu. Mana mungkin manusia zaman dulu tahu macam mana hujan tu terjadi, sedangkan tak ada teknologi pun masa tu. Jadi di situ sahilah bahawa Al-Quran ni bukan kalam manusia, iaitu turun daripada Allah tu sendiri. Okey, kesan buruk penurunan hujan ni pun ada dua juga, iaitu hujan ni boleh menyebabkan bencana alam. Macam mana? Okey, seperti kita tahu sekarang musim tengkujuh dekat Pantai Timur kan. Apa yang jadi masa musim tengkujuh ni iaitu banjir. Okey, banjir ni kan dia terjadi apabila hujan turun dengan lebat, tapi air hujan tu tak ada tempat nak pergi. Contohnya air sungai dah penuh, longkang-longkang semua dah penuh. Jadi air tu terperangkap pada satu tempat, terjadilah banjir. Okey, biasanya yang terkesan dengan banjir ni ialah kawasan-kawasan rendah. Okey, biasa kawasan-kawasan rendah ni lah yang rumah mereka akan dinaiki air. Bila rumah mereka ni dipenuhi air, dinaiki air, okay, masa ni lah akan jadi timbul masalah, iaitu kerosakan. Bila air ni masuk dalam rumah, semestinya dalam rumah tu ada perabot kan, ada perabot kayu, ada barang-barang keperluan semua tu, semua akan ditenggelami air. Dan masalah barang-barang tu, okey, bukan tu saja, tapi kenderaan, motosikal, kedai-kedai semua akan terjejas. Di sini akan menaikkan kos, iaitu kerugian. Mesti benda-benda yang musnah masa banjir ni mesti kena ganti, mesti kena beli semula. Okay, di situ akan naik kos. Okay, seterusnya, banjir ni juga menyebabkan penyakit. Seperti yang kita tahu, air banjir ni bukannya air bersih, sebab bila dia jatuh kat tanah tu, dia akan bercampur dengan najis. Bila bercampur dengan najis, mesti kotor kan. Okay. Dan dia mengalir atas pantai tu, kita tak boleh lari daripada air banjir, mesti kena redah. Okey, masa itulah akan jadi penyakit taun, malaria dan sebagainya. Okey, bukan tu saja, banjir ni juga boleh menyebabkan kematian. Kenapa tu? Sebab bila air tu naik tinggi sangat, mungkinlah ada yang tak reti berenang ke jatuh. Setelah berdepan dengan risiko emas. Okey, selain itu, banjir ni juga menyebabkan haiwan ni mati. Sebab haiwan yang tak sempat selamatkan diri mereka ni, masa air naik akan ditenggelamkan air dan lemas. Okey, seterusnya pula. Tapi kan, kita sebagai manusia ni tak bolehlah mengeluh bila bencana alam macam ni terjadi. Sebab ada hikmah di sebaliknya. Okey, macam contoh, contoh ingat lagi tak yang ayat yang Ustazah bagi masa week first yang kita kena kaji tu, yang pasal bahtera Nabi Nuh tu.
Itu disebabkan banjir juga kan, bahtera itu dibina. Dan kejadian tu menjadi peringatan kepada kaum-kaum yang selepasnya. Untuk kita kita jadikan benda tu peringatan supaya kita tak leka. Manusia ni kadang-kadang perlukan peringatan musibah supaya kita tak terus leka. InsyaAllah dengan adanya benda-benda macam ni terjadi, manusia tu akan kembali kepada jalan yang benar. Okey, seterusnya juga hujan boleh menyebabkan tanah runtuh. Tanah runtuh ni bila tanah tu mendap, yang dekat daerah bukit tu, yang melembab, dia akan turun ke bawah, jatuh. Di situlah dia akan hempak-hempak benda semua yang ada kat bawah dia tu. Okay, dia bahaya juga sebab dia boleh sebabkan kematian. Macam 3 minggu lepas dekat Bila, dekat Tambun, menyebabkan 2 kematian sebab tanah dia runtuh. Sebabnya sebab hujan. Okey, poin yang kedua pula, membantut aktiviti harian manusia. Seperti yang kita tahu, Malaysia menggunakan tenaga solar dalam meluas sebab Malaysia ni panas. Tapi bila hari hujan, cahaya matahari itu akan dilindungi oleh awan, menyebabkan cahaya matahari itu tak sampai kat solar panel tu. Jadi kita tak boleh jana tenaga menggunakan tenaga solar. Kita kena guna tenaga lain lah. Walhal tenaga solar ni lagi efisien sebab dia lagi murah dan dia sumber tenaga hijau yang boleh diganti. Okey, seterusnya pula nelayan. Nelayan tak boleh turun ke laut semasa musim tengkujuh sebab air bergelora dan akan menyebabkan risiko bot mereka dihempas air dan terbalik. Okey, bahayalah. Boleh sebabkan kematian juga. Jadi mata pencaharian mereka sebab turun ni akan terputus. Begitu juga dengan setengah penoreh getah. Mereka tak boleh pergi menoreh sebabnya hujan. Air akan naik di longkang tadahan mereka tu. Okey, membuatkan kawasan tu naik air dan tempurung ke apa yang menempatkan getah tu masuk air. Okey, tapi seperti yang saya terangkan tadi, kita sebagai manusia tak boleh mengeluh. Kita haruslah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan redha dengan setiap kejadian dia. Okey, mungkin mata pencaharian terputus ataupun tak dapat jalan tenaga tu, kita boleh cari benda lain, boleh buat benda lain untuk teruskan kehidupan lah. Kalau terputus mata pencaharian kan, boleh cari kerja lain. Kalau tak ada tenaga solar pun, kita boleh cari alternatif lain. Seterusnya ialah kesan-kesan tidak turunnya hujan. Kesan-kesan tidak turunnya hujan atau kemarau yang berpanjangan boleh membawa kesan positif dan juga kesan negatif kepada kehidupan manusia dan hidupan dunia, contohnya haiwan dan juga tumbuhan. Kesan baik yang pertama ialah mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni ia bersifat pelupa, leka dan juga alpa dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Justeru itu, Allah Subhanahu Wa Taala menarik nikmat tersebut daripada mereka supaya mereka berfikir, supaya mereka sedar, supaya mereka ingat bahawa setiap yang berlaku di muka bumi ini, setiap perubahan yang berlaku di muka bumi ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka bergantung dan meminta pertolongan. Dengan itu, manusia akan mendekatkan diri mereka dengan sentiasa melakukan amal soleh, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat dan sentiasa berdoa dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh amalan yang mereka sentiasa lakukan ketika musim kemarau datang ialah solat sunat memohon hujan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam solat tersebut terdapat doa istisqa, iaitu doa memohon hujan. Hal ini juga telah dicatat dalam kitab Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 51 yang bermaksud, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. So ayat ini membuktikan bahawa
Apabila manusia ditimpa musibah, mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak-banyak berdoa. Kesan baik yang kedua ialah mengajar manusia mengenal erti bersyukur. Okey, Allah menarik nikmat air hujan daripada manusia supaya mereka mengetahui nilai dan kepentingan air dalam kehidupan mereka. Dan Allah juga mengajar mereka untuk sentiasa berjimat cermat dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah menarik nikmat air hujan kepada mereka, mereka akan rasa lebih bersyukur jika Allah menurunkan, Allah memakbulkan doa yang telah mereka minta dan Allah tunaikan, dan hujan yang diturunkan kembali kepada mereka, dan air tersebut mereka menyebabkan mereka rasa bersyukur, dan mereka akan mengucap sebagai contohnya lah, mereka akan mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda bahawa mereka bersyukur dengan nikmat Allah. Okey, kejadian ini ataupun hal ini telah dibuktikan dalam dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 130 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kesan baik yang ketiga ataupun yang terakhir ialah melahirkan manusia yang berfikiran kreatif dan juga inovatif. Okey, Allah menarik nikmat air hujan daripada mereka supaya mereka berfikir menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada mereka agar mendatangkan kebaikan kepada kehidupan mereka dan juga kehidupan di dunia. Dan manusia sentiasa berfikir ataupun menggunakan akal mereka ketika mereka dalam keadaan kesusahan, ataupun berfikir ketika mereka dalam untuk mencari kemudahan kepada mereka dalam melakukan sesuatu. Contoh dalam hal ini, mereka akan berfikir cara untuk menyimpan air dalam tempoh yang panjang yang mencukupi untuk mereka, untuk kegunaan mereka dalam tempoh musim kemarau. Contohnya teknologi yang telah terhasil daripada buah fikiran orang zaman dahulu ialah terusan, telaga, tangki air dan banyak lagi lah. Selain itu, manusia juga berfikir aplikasi dia lah, aplikasi daripada proses kejadian hujan. Mereka mengadaptasikan proses tersebut dengan untuk menghasilkan air bersih. Sebagai contoh, mereka melakukan proses kondensasi, iaitu meletakkan air, bekas air dan juga air yang contohnya air laut lah, lepas tu letak cermin dan ianya akan berlakunya penguapan dan air bersih akan terhasil. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kemarau tersebut kepada mereka supaya mereka berfikir. Sebaliknya, kesan buruk daripada tidak turunnya hujan. Kesan buruk yang pertama ialah kurangnya sumber air bersih. Sumber air bersih kita dapat, manusia akan dapat daripada air sungai, air hujan, air tasik dan juga air laut dan banyak lagi lah. Lepas tu, kalau air hujan ni dia akan menambahkan
menambah balik air yang telah kita guna dari sumber bekalan semula jadi. Contohnya sungai, kita guna air sungai tu, jadi air sungai tu akan berkurangan kan. So dengan adanya air hujan, dia akan tambah balik apa kita guna. Tapi bila hujan tak ada, air tu akan sentiasa berkurang dan tak ada penambahan. Jadi dari situ akan berlakunya ketandusan air sungai, ataupun air sungai itu akan mati sebabnya tak ada penambahan dan kita guna dalam kadar yang banyak yang boleh membawa kepada pembaziran, dan itu boleh menjejaskan kehidupan manusia dan juga kehidupan dunia, sebab air ni dia merupakan asas penting kepada kehidupan. Contohnya manusia, 70% daripada tubuh badan manusia merupakan air, dan proses yang berlaku di dalam tubuh badan manusia kebanyakannya terlibat dengan air. Jadi dia akan menyebabkan tubuh badan manusia ni lemah jika tidak mengambil air, dan ianya juga akan menyebabkan bila kita manusia ni kekurangan air dalam tempoh masa yang lama, dia boleh membawa kepada kematian lah. Oleh itu, bila tibanya musim kemarau, manusia perlu menggunakan air dengan berjimat cermat supaya sumber semula jadi yang Allah sediakan itu tidak kehabisan, dan mereka juga tidak kehilangan sumber bekalan air bersih. Okey. Yang kedua ialah tanah tidak subur. Okey, tanah tidak subur ni disebabkan oleh dia kurang kelembapan. Tanah yang subur dia akan ada dia lembab, dia berkhasiat lah kan. Tapi bila tak ada air, dia akan kering, dia akan jadi tandus. Tanah yang tandus tu macam kering. Bila kering, tumbuh-tumbuhan tu tak akan naik, dan bila tumbuhan ni dia merupakan asas rantaian, salah satu dalam rantaian makanan kehidupan dunia. Manusia, haiwan kan, dia saling bergantungan dalam ekosistem tu. Contohnya tumbuhan dia digunakan dalam rantaian makanan. Bila tumbuhan mati, haiwan herbivore tak ada makanan. Bila tak ada makanan, dia akan mati. Bila mati, haiwan carnivore pula hok mati haiwan herbivore tu, jadi tak ada makanan juga. Jadi dia akan kait gitu. Lepas tu tu salah satu punca. Jadi ekosistem tu akan terjejas dan dia tak seimbang. Bila tak seimbang, ekosistem tu akan musnah lah akhir sekali. Lepas tu yang kedua, tumbuhan ni boleh juga diguna pakai sebagai herba untuk ubat-ubatan, sumber ubat-ubatan. Jadi bila tumbuh-tumbuhan tak ada, kan kita nak cari ubat kan, sebab kebanyakan ubat tradisional ni dia datang daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi contohnya kalau manusia kena luka contohnya bisa ular kan. Bisa ular tu dia memerlukan tempoh yang cepat dan herba tertentu sahaja. Jadi bila herba tu tak ada, mati, tumbuhan tak ada, manusia tu akan mati dalam keadaan kesakitan lah, sebab dia tak ada tumbuhan kan, tak ada ubat untuk merawat. Lepas tu bukan manusia saja, haiwan pun sama juga. Bila dia kesakitan, dia akan makan rupuk untuk ubati badan dia lah. Okay. Kesan buruk yang ketiga ialah peningkatan suhu yang mendadak. Okay. Peningkatan suhu yang mendadak ni disebabkan oleh satu,
bila proses kejadian hujan dia akan ada awan kan, tapi bila tak adanya proses kejadian hujan, bila tak berlakunya hujan, awan tu tak ada. Bila awan tak ada, dia tak akan ada orang panggil pelindung daripada cahaya matahari. Jadi ianya akan meningkatkan lagi suhu bumi. Lepas tu yang kedua, bila tak ada hujan, tumbuhan tumbuhan akan mati kan. Jadi tumbuhan ni dia melakukan proses fotosintesis di mana dia membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida ni dia memanaskan, meningkatkan suhu bumi, manakala oksigen dia menyejukkan suhu bumi. Lepas tu bila proses tu tak berlaku, karbon dioksida jadi semakin meningkat dan oksigen berkurangan. Jadi bila oksigen dia kurang, dia tak boleh nak sejukkan suhu bumi. Lepas tu bila karbon dioksida dia tinggi, dia akan meningkatkan lagi suhu bumi, hok mana panas dah. Jadi dia koho panas. Lepas tu manusia juga haiwan, dia mengeluarkan karbon dioksida setiap masa. Lepas tu sebab itulah berlakunya peningkatan suhu yang mendadak. Okey, daripada peningkatan suhu yang mendadak juga dia boleh menyebabkan berlakunya penyakit penyakit kepada manusia. Contohnya kanser kulit, kanser kulit, strok haba, demam panas, dan banyak lagi lah. Dan penyakit tu bila berlaku dalam maksudnya bila ianya tak dirawat dan panah tu berpanjangan, ia akan membawa kepada maut lah bagi manusia. Berdasarkan huraian yang kami bincangkan mengenai tajuk proses kejadian hujan, ini dapat disimpulkan bahawa hujan merupakan salah satu nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan untuk hamba-Nya dari langit. Di samping itu, hujan juga merupakan dalil dan bukti yang menunjukkan kebesaran dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan itu, kita sebagai umatnya haruslah sentiasa bersyukur dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah, iaitu segala puji milik Allah ketika turunnya hujan. Serta kita juga haruslah menerima dengan hati yang terbuka dan senang ketika turunnya hujan dan memanfaatkan air hujan untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan keburukan. Antara contohnya untuk tujuan kebaikan adalah air digunakan untuk bersuci, air juga digunakan untuk menghidupkan tanah-tanah yang gersan untuk proses bercucuk-cucuk tanam, dan air juga boleh dijadikan sebagai sumber minuman utama untuk semua makhluk termasuk manusia. Yang mesti ada dalam hati kita adalah rasa bersyukur dan gembira kerana adanya air turun ke bumi melalui perantaraan hujan. Justru itu, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Allah, jangan sesekali kesal atau mengeluh dengan turunnya hujan. Hal ini kerana terdapat beberapa manusia mengeluh dan kesal ketika turunnya hujan. Mereka juga menganggap hujan ini sebagai beban, seperti baju mereka atau jemuran mereka tidak kering, jalan berlopak air, kenderaan mudah kotor atau sebagainya. Untuk menjadi orang yang bersyukur bukanlah sesuatu yang sangat mudah dan atau malah memerlukan
latihan secara zahir dan batin yang berterusan. Oleh itu, kita haruslah menggunakan sumber air dengan jimat dan cermat, lalu memanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Setakat ini sahaja daripada kami. Kami berharap agar pembentangan kami dapat memberi ilmu yang baru kepada kita semua. Sekian, terima kasih.